Selamat datang ke saluran Mindset Knowledge, sebuah channel yang bertujuan untuk membuka minda anda dan mempromosikan pengetahuan tentang dunia. Bila berbicara tentang kawasan yang sangat membangun di dunia, banyak orang terbayang negara-negara Nordik. Lebih tepatnya, 5 negara ini ialah Denmark, Finland, Iceland, Norway, dan Sweden. Mereka mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi, kesejahteraan sosial yang baik, tahap pendidikan yang cemerlang, dan jurang antara kaya dan miskin yang lebih rendah berbanding negara maju yang lain. Yang menimbulkan rasa ingin tahu ialah mengapa 5 buah negara yang berdekatan ini juga termasuk dalam barisan depan yang sangat membangun. Dalam akademik, ia dianggap bahawa sebab di sebalik ini adalah kerana 5 negara Nordik mempunyai persamaan dalam struktur politik dan ekonomi, dan mereka memberi nama kepada persamaan ini sebagai model Nordik. Hampir semua kajian menunjukkan bahawa model Nordik boleh digariskan dengan 3 ciri utama, iaitu kapitalisme pasaran bebas, beban cukai yang tinggi serta kesejahteraan sosial yang tinggi. 3 perkara ini digabungkan bersama-sama, mencipta beberapa ciri cemerlang untuk 5 negara Nordik. Pertama, terdapat jaringan keamanan sosial yang memungkinkan semua orang tinggal dan bekerja dengan aman di negara tersebut, dan anak-anak dapat menikmati pendidikan wajib gratis. Ada asuransi kesihatan universal bagi warga yang sakit, dan orang tua dapat mengandalkan pensiun publik untuk hidup. Pemerintah negara-negara Nordik sangat bersedia mengeluarkan wang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti dalam pendidikan. Anggaran pendidikan kelima negara ini umumnya lebih tinggi dari negara maju lainnya sebagai bahagian dari total GDP. Kedua, terdapat lingkungan bisnes yang memudahkan. Kelima negara ini memiliki peraturan bisnes yang lengkap dan pemerintah sangat mendorong industri baru. Beberapa orang salah mengira bahawa Nordik mengikuti jalur ekonomi sayap kiri, tetapi model ekonomi mereka pada dasarnya adalah kapitalisme. Hanya Norwegia yang memiliki lebih banyak perusahaan milik negara, sementara 4 negara lainnya mendorong swasta dan pasar terbuka. Selain itu, lingkungan kerja lokal sangat baik, di mana pekerja tidak terlalu dieksploitasi oleh perusahaan. Alasan di balik ini adalah kerana ada saluran negosiasi yang lancar antara pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah Nordik. Dan kekuatan serikat pekerja sangat kuat, seperti di Islandia dan Swedia. Lebih dari 80% karyawan adalah anggota serikat pekerja. Di Asia, kita semua tahu bahawa rasio ini sangat sulit dicapai. Di Jepang dan Korea Selatan, misalnya, tingkat keanggotaan serikat pekerja kurang dari 20%, sedangkan orang Nordik dengan antus IS bergabung dengan serikat pekerja, memperkuat posisi serikat pekerja dalam negosiasi dengan pengusaha. Mekanisme di atas dapat berjalan lancar kerana keterusterangan tinggi pemerintah kelima negara tersebut. Negara-negara Nordik menempati peringkat yang tinggi dalam indeks kebersihan internasional. Ini juga memungkinkan Nordik untuk dengan mudah mendorong tarif pajak tinggi dan pengeluaran publik yang tinggi dengan kepercayaan rakyat. Menurut data selama beberapa tahun terakhir, tarif pajak rata-rata di 5 negara Nordik hampir mencapai 50%. Kita juga dapat membayangkan, jika tarif pajak negara kita begitu tinggi, mungkin akan memicu protes yang sangat besar. Transparansi pemerintah 5 negara Nordik membuat rakyat dapat membayar pajak dengan tenang, tidak takut pajak yang tinggi mengalir ke kantung koruptor. Berbagai fitur yang ada membuat mereka sering masuk dalam daftar negara paling bahagia di dunia. Jika model ini sangat bagus, mengapa sedikit negara di dunia yang dapat menirunya? Jawapan untuk soalan ini terdapat dalam konteks sejarah. Biasanya dianggap bahawa model Nordik bermula pada akhir abad ke-19. Pada ketika itu, Eropah sedang mengalami zaman perindustrian dan urbanisasi. Jerman telah membentuk sistem insurans sosial besar-besaran, dan kelima-lima negara Nordik telah mengikuti contohnya dengan menubuhkan mekanisme perlindungan sosial yang serupa. Di samping itu,
pengaruh ideologi sosial demokrasi yang sedang berkembang telah memberi kesan kepada kerajaan Denmark dan Sweden. Sokongan kepada sosial demokrasi bertujuan untuk mempromosikan keadilan sosial melalui campur tangan ekonomi dan sosial dalam sistem demokrasi bebas dan kapitalisme. Setelah dasar politik di atas terwujud, peristiwa penting yang menentukan terjadi di utara Eropah pada tahun 1930-an, iaitu kesepakatan besar antara kelompok kepentingan yang berbeza, termasuk kesepakatan antara kelompok industri dan pertanian, kesepakatan antara tenaga kerja dan pemilik modal. Kesepakatan besar ini menciptakan model koordinasi antara politik dan bisnes di negara-negara Nordik yang memungkinkan kelompok kepentingan yang berbeza untuk mencapai kesepakatan bersama. Sebagai contoh, pemerintah di negara-negara Nordik seringkali merupakan minoritas dan harus mencapai kesepakatan dengan partai politik yang berbeza pandangan. Menurut banyak pakar, model ini memungkinkan kebijakan di negara-negara Nordik lebih dekat dengan kepentingan semua pihak, dengan kata lain lebih praktis. Konsep yang diuraikan terdengar sangat baik, tetapi pelaksanaannya tidaklah mudah. Sehubungan dengan mekanisme perlindungan sosial, sebenarnya banyak negara memiliki konsep serupa. Misalnya, pensiun dan asuransi tenaga kerja. Meskipun perlindungan sosial baik untuk rakyat, namun bagi kewangan pemerintah, hal tersebut seperti berjalan di atas tali, dengan pemasukan dan pengeluaran yang tidak seimbang, maka mungkin ada risiko kebangkrutan asuransi. Bagaimana kelima negara Nordik dapat dengan lancar mendorong mekanisme kesejahteraan tinggi? Sebabnya sangat realistik, iaitu perlu ada wang terlebih dahulu. Negara-negara Skandinavia secara umumnya memulakan pembangunan ekonomi mereka selepas tahun 1870-an. Contohnya, Denmark mencapai nilai GDP Eropah sebelum Perang Dunia I menerusi pengindustrialan pertanian, manakala Norway dan Sweden mencapai matlamat itu selepas Perang Dunia II. Finland pula memulakan pembangunan ekonomi mereka lebih awal, tetapi mencapai kemajuan paling pesat di Eropah selepas Perang Dunia II. Dari tahun 1980-an hingga awal abad ke-21, kelima-lima negara Skandinavia menunjukkan prestasi ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan negara di Eropah. Sebagai contoh, Sweden mengalami peningkatan sebanyak kira-kira 10 kali ganda dalam GDP per capita antara tahun 1870 hingga 1970. Inilah kunci kejayaan model Skandinavia. Sistem kesejahteraan yang tinggi di negara-negara ini tidak hanya sekadar penggunaan wang secara tidak terkawal. Menurut penyelidik sosial kebajikan di Universiti Chung Cheng, Taiwan, Lu Jiande dan penyelidik think tank, Zheng Yilin, negara-negara Skandinavia berjaya menggabungkan pembangunan ekonomi dan kebajikan sosial berlandaskan strategi pelaburan sosial. Dengan kata lain, dasar kebajikan mereka adalah satu jenis pelaburan. Sebagai contoh, sistem kesejahteraan Skandinavia merangkumi pelancongan kanak-kanak yang membantu mengurangkan bebanan pengasuhan anak. Ini membantu meningkatkan kadar pekerjaan wanita, yang pada gilirannya meningkatkan nilai produksi sektor pengeluaran. Kerajaan dapat mengumpulkan lebih banyak cukai untuk menjaga sistem kesejahteraan secara keseluruhan. Oleh itu, kita boleh mengatakan bahawa model Skandinavia bukanlah sekadar panduan strategi yang hebat untuk bermain permainan, di mana negara lain hanya perlu meniru mereka untuk berjaya. Sebaliknya, ia adalah hasil gabungan sejarah faktor yang betul. Untuk mencapai keseimbangan antara cukai tinggi dan sistem kesejahteraan tinggi, kita perlu mempunyai kefahaman tentang idea-idea kebajikan sosialisme dan demokrasi sosial, serta mempunyai sokongan ekonomi yang kuat. Walaupun model ini sukar untuk dipelajari, kejayaan luar biasa lima negara Skandinavia masih menarik perhatian banyak tugas politik negara-negara lain. Salah satunya ialah Amerika Syarikat, di mana dalam pilihan raya presiden beberapa tahun yang lalu, program politik tokoh politik terkenal Bernard Sanders termasuk banyak idea Skandinavia,
seperti meningkatkan perbelanjaan, kesejahteraan sosial dan kadar cukai yang tinggi. Walaupun dia tidak dipilih, tetapi model Skandinavia terus popular di dalam fikiran politik Amerika Syarikat. Namun kita boleh berfikir balik, apakah Amerika Syarikat, sebagai kuasa dunia sekarang, tidak mempunyai model kejayaan sendiri? Sebenarnya ada, dan model ini juga mempunyai nama, iaitu model Anglo-Saxon. Model ini terutamanya popular di Amerika Syarikat, United Kingdom, Kanada, dan Australia, dan ia adalah satu model yang terasaskan pada kapitalisme. Idea di sebalik model ini adalah individualisme dan liberalisme, dengan ciri-ciri terbesar iaitu ke arah ekonomi pasaran, menekankan pemotongan cukai, persaingan bebas, pengekalan pemantauan yang rendah dan pemilikan harta peribadi, yang jelas adalah ciri-ciri politik ekonomi Amerika Syarikat. Kelebihan terbesar model ini adalah mencipta persekitaran yang baik untuk perkembangan perniagaan. Di satu pihak, kerajaan menanggung tanggungjawab dan pengawalan terhadap perniagaan yang rendah, manakala di pihak yang lain, pemegang saham syarikat lebih berkepentingan daripada pekerja dalam mendapatkan manfaat. Walaupun ia kelihatan lebih menguntungkan untuk pihak majikan, namun ini penting dalam memberikan ganjaran untuk perkembangan syarikat yang berterusan dan boleh menarik lebih banyak dana pelaburan. Ini juga adalah sebab mengapa persekitaran ekonomi di Amerika Syarikat menyokong syarikat-syarikat lintas sempadan yang besar. Banyak yang mengkritik kesenjangan ekonomi yang besar dan tingkat pengangguran yang tinggi di Amerika Serikat, namun ini sepertinya tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada model Anglo-Saxon. Para ahli di Inggeris menemukan bahawa model ekonomi mereka tidak mengurangi kesempatan kerja bagi buruh, malah menciptakan lebih banyak kesempatan kerja kerana pertumbuhan ekonomi. Jika dibandingkan, perbandingan antara model Nordik dan Anglo-Amerika akan menunjukkan bahawa kelemahan terbesar dari model Anglo-Amerika adalah tingginya tingkat kemiskinan, sementara tingkat pengangguran model Nordik sedikit lebih tinggi dari Anglo-Amerika. Dengan kata lain, model Nordik juga tidak sepenuhnya tanpa kekurangan. Tingkat pajak yang tinggi mereka membuat banyak pengusaha pindah ke luar negeri, dan orang-orang yang bergantung pada kesejahteraan juga membebani kewangan pemerintah. Oleh kerana itu, pemerintah Nordik dalam beberapa tahun terakhir juga sedang berubah. Banyak negara Nordik yang sedang berusaha mencapai keseimbangan anggaran dan pajak. Jadi kita boleh mengatakan bahawa setiap model ekonomi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan ia juga berkaitan dengan syarat-syarat yang sesuai di kawasan tertentu. Sebab mengapa model ekonomi di UK dan Amerika Syarikat tidak berkembang menjadi model di negara-negara Skandinavia adalah disebabkan oleh latar belakang sejarah yang berbeza, dan selain itu, model UK dan Amerika Syarikat juga mencapai kejayaan yang besar. Oleh itu, pandangan utama dalam kalangan ahli akademik pada masa kini bukan lagi seperti 10 tahun lalu yang menganggap model Skandinavia sebagai mutlak, tetapi mengambil kelebihan daripadanya. Contohnya, bagaimana untuk memastikan hak-hak pekerja tua dan melalui pendidikan kebangsaan melalui pelaburan untuk mengurangkan masalah kemiskinan. Sebenarnya, jika kita melihat negara-negara yang sangat berkembang di dunia sekarang, tidak hanya terdapat model Skandinavia atau model Inggeris Amerika, tetapi ada banyak model berjaya lain, seperti model Asia Timur yang dipimpin oleh Jepun yang bergantung pada pembangunan ekonomi yang diterajui oleh kerajaan dan strategi penjualan ekspor, yang telah membolehkan beberapa negara di Asia Timur mencapai keajaiban ekonomi. Oleh itu, selain memberi perhatian kepada model-model tertentu, kita mungkin juga boleh mempertimbangkan arah masa depan kapitalisme. Masalah terbesar kapitalisme saat ini adalah ketidakseimbangan antara kaya dan miskin, dan 5 negara Skandinavia telah lama memulakan penyelesaian masalah ini. Inilah yang menjadikan model Skandinavia paling berharga. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda suka, sila klik like dan kongsikan dengan rakan-rakan anda.
Jangan lupa langgan saluran kami untuk mendapatkan video-video yang menarik di masa depan. Sokongan anda amat bermakna kepada kami dan membantu kami mencipta lebih banyak kandungan yang anda suka.